Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu pada kali ini untuk mempelajari hadis yang ke-26 min wasaya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin la adahunna hatta amuta sawmin salasati ayamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku oleh kekasihku bisalasin dengan wasiat 3 perkara, la adahunna hatta amuta, aku tidak meninggalkannya sehingga aku mati, saumin salasati ayamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan, wa salatid duha, yang kedua mengerjakan solat duha, wa naumin ala witrin, dan yang ketiga tidur dengan mengerjakan solat witir terlebih dahulu. Kita erok secara ringkas. An Abi Hurairah, Abi tu boleh baca Abi, Abu ataupun Abah. Tengok Amir sebelumnya. Kalau qala dia baca Abu, jadi fa'il. Ataupun kalau kita baca nazar tu Aba Hurairah, jadi Amir sebelum dia tu an, maka Abi Hurairah. Hurairah tu isim mabnu' min asy-syarfi majrur bil fathah. Ausani fa'il madi daripada kalimah wasa, fa'il sulasi mazid. Dhamir ya mutakallim tu maf'ulun bih, nun tu nun wiqayah. Khalili asal daripada khali, kekasih. Ya mutakallim fa'il mu'rab. Bisalasin adat daripada makdud daripada ausani. La adahunna, la situ la nafi, bukan la nahyi lah. Adahunna fi'il mudhari' daripada kalimah wada'a. Tu ada dhamir ana, aku tidak meninggalkannya. Hunna, dhamir hunna tu daripada hatta amuta, sehinggalah aku mati. An kita takdir hatta an amuta, sebab tu dia baca amuta. Wa sawmin salasati ayamin min kulli syahrin, wa salatid duha, salat itu mudah, salatid duha tu mudah mudhafun ilaih, wa naumin ala witrin. Kemudian kita pergi kepada makna al-mufradat. Ma makna awsani ay ahida ilayya wa amarani.
berjanji kepadaku dan memerintahku ataupun menyuruhku. Jadi wasiat di sini ialah wasiat dari segi lughawi, bukan dari segi syarat wasiat 1/3 tu. Ini dari sudut lughah, dia telah mengambil perjanjian denganku ataupun memerintahku. Yang kedua, makna khalil ay allazi takhallalat mahabbatuhu qalbi ay sarat fi batinihi, iaitu yang menyelinap. Takhallalat mahabbatuhu, kasihnya, kasih Rasulullah SAW, qalbi, di hatiku, ay sarat fi batinihi, jadilah dalam batinnya atau hatinya. Lima wada'a khalilil makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa meletak khalili di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izharan li ghayati atfihi wa syafaqatihi. Izharan tu maf'ul li ajli, kerana untuk menzahirkan kemuncak atfihi wa syafaqatihi, kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna la adahunna hatta amuta ay la atrukuhunna ila an amuta, iaitu tidak aku tinggalkannya. Hatta tu kita sama dengan ila, betul kita takdir amuta tu an amuta, sebab lepas daripada huruf ja tu dia tak boleh fa'il, dia kena isim. Sebab itulah kita takdir kepada an amuta. Okey, di sini contoh soalannya, hati makni kalimataini al-atiyataini awsani, dan yang kedua la adahunna. Kemudian contoh lagi, ma maksud bil khalil, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabahisul Arabiyah ma i'rab qawlihi sallallahu alaihi wasallam saumi. Yang pertama, saum itu bijar, bada daripada min salasin, ba'd min kulli. Mana saum itu dia kena mengikut, bila sebelum tu salasin maka dia kena baca jar. Yang kedua, boleh juga imkanul i'rab dia kita baca dengan biraf'i. Maka saum tu dia kita katakan, kita baca saumu bi raf'i khabar mubtada mahzuf ay hiya saumu. Hiya tu adalah wasiat lah. Wasiat iaitu puasa salasati ayyam. Seterusnya, syarah wal bayan. Ma hiya bunudul wasiyati an-nubuwiyyati allati usa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah. Yubayyinu Abu Hurairah anna khalilahu sallallahu alaihi wasallam amarahu ala sabilil wasiyati wal irsyadi ila al-khairi bisalasi wasaya lan yatrukahunna ma baqiya ala qaidil hayat. Abu Hurairah menjelaskan bahawa kekasihnya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarhu, memerintahnya melalui jalan wasiat dan nasihat ataupun petunjuk kepada kebaikan. Bisalasi wasaya, dengan 3 perkara wasiat. Lan yatrukuhunna, tidak
aku meninggalkannya ma baqiya ala qaidil hayat, selagi mana ia hidup. Okey. Contoh soalan, bayan al-murad min wasiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sawm min salasati ayyami min kulli syahrin, iaitu puasa 3 hari setiap bulan, wahya ayyamul bidu salisu asyara wa rabi'ul asyara wal khamisu asyara min kulli syahrin hijri. Maksud daripada wasiat Rasulullah tu ialah puasa 3 hari setiap bulan, iaitu hari putih. Hari putih tu maksudnya bulan yang sedang mengembang penuh, cahaya bulan yang menerangi, iaitu pada hari yang ke-13, 14, 15 setiap bulan hijrah. Kemudian contoh uskut isnaini min fawaid siyam salasati ayyam min kulli syahri, sebutkan 2 daripada faedah puasa 3 hari setiap bulan. Yang pertama, li ta'awidi an-nafsi 'ala as-sawm liyadkhul fi as-sawmi al-wajib bi nashatin. Untuk membiasakan diri berpuasa, li ta'widil nafsi 'ala as-sawm, liyadkhul fi as-sawm al-wajib, apabila masuk bulan puasa wajib, iaitu puasa bulan Ramadan, binasyatin, dengan keadaan cergas ataupun terus cergas. Faedah yang kedua, liyadamma sawaba hazil ayyami ila sawmi Ramadan, untuk menggabungkan ataupun menghimpunkan pahala hari-hari ini dengan puasa pada bulan Ramadan. Fayakunu kasawabi man shoma ad-dahri li'anna al-hasanata bi'asri amsalha, maka ia akan menjadi seperti puasa orang yang berpuasa setahun. Samdahr, sepanjang masa, orang yang berpuasa sepanjang masa. Li'anna al-hasanata, kerana satu kebaikan itu diganda dengan bi'asri amsalha, dengan 10 kali ganda. Ataupun boleh juga kita buat hatta yanalu sawbud dahri li'anna al-hasanah bi'asri amsalha, sehinggalah ia mendapat pahala puasa sepanjang masa itu kerana hasanah bi asri amsalha. Mana 2 faedah siyam min salasatil ayyam. Yang pertama, li ta'widin nafsi 'ala al-sawmi liyadkhul fi sawmil wajib binasyatin. Yang kedua, liyad damma sawba hazil ayyami ila sawmi Ramadan. Wasiat yang kedua, salatul duha. Al-faidatul mudawwama 'alaiha, ataupun contoh soalan, lima arsyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatid duha. Kenapa Rasulullah memberi nasihat supaya sembahyang duha? Wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya, raq'atani fi kulli yawmin, 2 rakaat pada setiap hari, yujziyani sadaqati allati ala mafasilil insani fi kulli yawmin
wahya salasumi'atin mafsil. Memadai sedekah itu allati ala mafasil insan fi kulli yawmin, sedekah yang wajib dikeluarkan oleh manusia pada setiap hari ke atas sendinya, iaitu salasumi'atin mafsil, 300 sendi. Ada setengah riwayat mengatakan 360 sendi. Kama fi hadis Muslim an Abi Zar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bima'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha kama anna salat ad-duha yatamarranu al-muslimu biha 'alal jinsi salah. Sebagaimana dalam hadis Muslim daripada Abi Zar daripada Nabi SAW, annahu qala yusabbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Setiap sendi kamu perlu dikeluarkan sedekahnya pada setiap hari. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid itu alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir itu iaitu Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min zalika, memadai daripada zalika semua itu, rak'atani yarka'uhuma, dengan mengerjakan solat 2 rakaat daripada waktu duha. Sebagaimana juga solat duha itu yatamarranu al-muslimu biha al-jinsil salah. Solat duha juga akan dapat melatih seseorang muslim untuk melakukan jenis-jenis sembahyang. Okay, dalam hadis ini menerangkan tentang sepatutnya setiap sendi itu perlu dibayar dengan sedekah, dan nikmat yang kita dapat daripada sendi itu memadai dengan kita solat 2 rakaat tu solat duha. Waktu solat duha pula apabila matahari naik pada waktu pagi, sekadar 1 galah tingginya sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbit matahari. Rakaatnya sama ada kita nak buat 2, 4 ataupun 6 ataupun 8, dengan setiap rakaat 1 salam. Jadi ada di sini ialah faedah yang berterusan ke atas kita menyediakan solat duha, ataupun kenapa Rasulullah menasihat supaya solat duha. Dia ada 2 faedah di sini.
Yang pertama, memadailah dengan kita sedekah kepada sendi kita pada setiap hari dengan sembahyang 2 rakaat sunat duha. Yang kedua, untuk melatih orang Muslim min alal jinsil salah. Wasiat yang ketiga, an-naumu 'alal witrin, tidur selepas sembahyang witir. Faedatul faedah, disuruh tidur dengan terlebih dahulu mengerjakan solat witir, li'alla yafutahu al-witru lailan in lam yutir qabla al-dawn, supaya tidak tertinggal, yafutahu, tidak luput ataupun tertinggal witir pada setiap malam, sekiranya in lam yutir, sekiranya ia tidak solat witir sebelum tidur. Itu faedah al-amru bin naum 'ala al-witr. Li'anna al-laila waqtul ghaflah wal kasl, kerana malam adalah waktu ghaflah, waktu lupa dan malas. Fatatlubu nafsu fihi ar-raha, jiwa menuntut padanya kerehatan. Waktu mengerjakan solat witir ialah selepas solat isya, sebelum masuk waktu subuh. Tidak boleh mengerjakan solat witir selagi belum mengerjakan solatul isya. Rakaat dia sama ada 1 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11. 1 salam bagi setiap 2 rakaat dan ditambah 1 rakaat di hujungnya berserta dengan salam. 5 awsa' an-Nabi SAW Abi Hurairah bihazil umuri salasah, li'anna Abu Hurairah kana yakhtaru darsal hadis bil-laili ala tahajjud fa'amarahu bid-duha badalan min qiyamil lail. Okay. Soalan dia, kenapa Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah dengan 3 perkara wasiat ini? Kerana Abu Hurairah kana yakhtaru darsal hadisi, Abu Hurairah memilih untuk mempelajari hadis pada waktu malam berbanding solatul tahajud. Fa'amarahu, lalu Rasulullah memerintahnya sembahyang duha badalan, ganti kepada qiyamul lail. Walihaza amarahu an la yanama illa ba'da an yusalli al-witra, walam ya'mur bizalika ghairahu minas sahaba ka Abi Bakr wa Umar. Kerana inilah baginda menyuruhnya hanya boleh tidur setelah menunaikan solat witir. Walam ya'mur bizalika, dan Rasulullah tidak menyuruh demikian ghairuhu, orang lain selain daripada sahabat seperti Abi Bakar dan Umar. Kerana Abi Bakar dan Umar dia dapat qiyamul lail. Seterusnya, hal awsa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahada min as-sahabat ghaira Abi Hurairah bihazihi salasah wa limaza, ataupun bayyin sababaini
min wasiyatil Rasul SAW li witri qabla an-naum li adadi minas sahabat. Waradat wasiyatuhu bihazi salasi aidan li Abi Darda kama inda al-Muslim wa li Abi Zar kama inda al-Nasa'i. Terdapat juga wasiat, 3 wasiat ni juga kepada Abi Darda, sebagaimana riwayat daripada Imam Muslim, dan Abi Zar sebagaimana riwayat daripada Imam Nasa'i. Sebab dikhususkan kepada mereka tu ada 2 sebab. Likaunihim fuqara'u la ma lahum, kerana mereka miskin dan tidak mempunyai harta. Wasahum bima yaliku bihim wa huwa as-shaum was-salat wa huma min asyrafil ibadat al-badaniyah, dan mewasiatkan kepada mereka apa yang sepatut dengan mereka, ataupun apa yang layak dengan mereka, iaitu puasa dan sembahyang, dan wahuma min asyrafil ibadah al-badaniyah. Yang kedua, walamma alima min adatihim adamal wusuq bil yaghza. Tak kala Nabi SAW mengetahui dari segi adat mereka tidak boleh dipercayai bil yaghza, boleh bangkit untuk sembahyang malam, biyaqzati lailan wasahum bil witri qabla an-naum. Rasulullah mewasiatkan kepada mereka supaya sembahyang witir sebelum tidur. Amma man yasiku bizalika, adapun orang yang dipercayai boleh berbuat demikian, maksudnya dia boleh bangkit sembahyang malam, fa ta'khir, maka melewati solat witir itu fi haqqihi afdal, lebih afdal pada haknya. Uskut ba'du ma yurshidu ilahi al-hadis. Yang pertama, fadlus saumil ayyamil baid min kulli syahrin, kelebihan puasa pada hari putih setiap bulan. Yang kedua, fadlus salatul duha, kelebihan sembahyang duha. Yang ketiga, fadlus salatul witr, kelebihan sembahyang witir. Dan yang keempat, ahamiyatul wasiyatul bil khairil bainal akhilai, kepentingan wasiat dengan kebaikan kepada kekasihnya ataupun kepada kawan baiknya. Kemudian contoh soalan bagi hadis yang ke-12 ini. Pertama, contohnya dari sudut makna kalimah. Yang kedua, i'rab. Dan seterusnya contoh soalan mal muradu min wasiyati ar-rasul sallallahu biqauli min salasati ayyami min kulli syahrin. Kemudian bayin sababaini min wasiyati ar-rasul sallallahu li witri qabla an-naum li adadi minas sahabat. Saya setakat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.